Keluarga Trump menjadi sasaran selepas gelombang protes dari pihak kiri ekstrim dan serangan politik radikal mula menyasarkan projek-projek yang berkaitan dengan menantu Trump, Jared Kushner, dan anak perempuan Presiden Trump yang bernama Ivanka Trump di luar Amerika Syarikat. Pada hari Jumaat 5 Jun 2026, kes ini menjadi semakin kuat kerana pihak pembangkang anti-Trump cuba menggagalkan pelaburan swasta di luar negara sambil turut memberi tekanan kepada perniagaan yang berkaitan dengan nama Trump di Belgrade, Australia dan Georgia. Serangan ini bukan sahaja menyasarkan resort, sebuah pulau atau sebuah projek. Ia menyasarkan nama keluarga Trump, pengaruh antarabangsa keluarga itu dan mana-mana pintu yang dibuka oleh sekutu presiden di kawasan strategi. Apa yang mereka mahu musnahkan? Kenapa boikot ini baru sahaja bermula sekarang? Bagaimana pihak kiri cuba mengubah pelaburan menjadi skandal? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Jika anda suka kandungan seperti ini, terus terang dan tanpa meleret, pertimbangkan untuk melanggan, kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Pusat tekanan berada di Albania, di mana projek pelancongan yang berkaitan dengan Affinity Partners, syarikat pelaburan yang diasaskan oleh Jared Kushner, telah mencetuskan protes di Tirana dan di kawasan pantai berhampiran kawasan Vijosa Narta. Projek ini melibatkan sebuah pulau di Mediterranean dan satu kawasan pantai yang sensitif dengan alasan pembangunan pelancongan, penciptaan pekerjaan, dan kemasukan modal yaitu pelaburan. Pihak pembangkang tempatan dan aktivis alam sekitar berkata mereka bimbang akan kerosakan kepada kawasan semula jadi, burung, penyu dan pantai yang terpelihara. Namun pergerakan itu dengan cepat beralih daripada perdebatan alam sekitar kepada serangan politik secara langsung terhadap keluarga Trump. Jared Kushner dan Ivanka Trump menjadi wajah utama dalam kes ini kerana mereka melawat kawasan tersebut, bercakap secara terbuka mengenai potensi projek itu dan membentangkan idea tersebut sebagai satu transformasi bertaraf tinggi. Berita anti-Trump mengambil kenyataan itu dan cuba menjual imej sebuah keluarga yang ingin mengambil alih seluruh pulau. Sejak itu, perkataan boikot mula digunakan. Para penunjuk perasaan turun ke jalan, sepanduk-sepanduk mula kelihatan, tekanan semakin meningkat ke atas Perdana Menteri Ed Hammer. Dan nama Trump menjadi sasaran utama dalam satu kempen yang menggabungkan isu alam sekitar, politik dalaman Albania, dan penolakan ideologi terhadap Presiden Amerika Syarikat. Disitulah operasi politik mula muncul. Sebelum ada kesimpulan akhir daripada pihak berkuasa, sebelum laporan alam sekitar muktamad dan sebelum ada bukti kukuh jenayah terhadap keluarga Trump, pihak kiri sudah pun menjatuhkan verdik mereka. Bagi mereka, jika nama keluarga Trump muncul, ia jadi rasuah. Jika ada pelaburan swasta, ia jadi rompakan. Jika ada pelancongan mewah, ia jadi kemusnahan. Jika ada diplomasi di luar manual tradisional, ia jadi konflik kepentingan. Tujuannya bukan untuk membincangkan projek itu dengan serius. Tujuannya adalah untuk melekatkan pada nama Trump idea bahawa dia tidak boleh membina, berunding, melabur atau mempengaruhi apa-apa di dunia. Kes Belgrado juga terjebak dalam mekanisme yang sama. Di Serbia, Kushner telah terlibat dalam projek untuk mengubah kompleks tentera lama menjadi kawasan mewah. Pelancangan itu menghadapi protes, persoalan undang-undang, dan akhirnya terhenti selepas terdapat dakwaan yang melibatkan pihak berkuasa tempatan. Setiap kali nama Trump terlibat dalam projek besar, kumpulan ahli politik, aktivis, dan sektor birokrasi tempatan akan bergerak untuk mencipta kos awam, melambatkan kelulusan, mencetuskan tajuk utama, dan memberi tekanan kepada pelabur. Di Australia, pembatalan projek dengan jenama Trump juga menjadi senjata. Maju menyatakan bahawa nama Trump telah menjadi toksik dan memutuskan untuk meninggalkan jenama projek tersebut. Bagi media anti-Trump, ini mengesahkan penolakan di seluruh dunia. Bagi mereka yang melihat dengan lebih tenang, ini menunjukkan bagaimana perang budaya terhadap Trump telah keluar dari peti undi dan sampai ke pasaran. Sasaran bukan hanya satu pencalonan. Ia adalah nama, jenama, anak-anak, menantu, rakan kongsi, dan mana-mana syarikat yang sanggup berada dekat dengan kumpulan politik itu. Georgia juga muncul dalam papan catur ini kerana projek-projek baru yang berkaitan dengan dunia Trump muncul di tengah-tengah suasana politik yang sudah tegang. Di Amerika Syarikat, serangan itu meningkat apabila Marco Rubio disoal di Kongres mengenai Jared Kushner dan Steve Witkoff.
Demokrat telah menekan Rubio dengan tuduhan konflik kepentingan, memetik pelaburan asing, dana dari Timur Tengah, dan kehadiran Kushner serta Witkoff dalam perbincangan sensitif mengenai dasar luar negara. Niatnya jelas, memerangkap setiausaha negara di halayak ramai dan menyindir bahawa Trump telah menyerahkan diplomasi Amerika kepada ahli perniagaan yang rapat dengan keluarganya. Rubio tidak memberikan naratif yang diinginkan oleh pihak kiri. Dia menyatakan bahawa dia tidak melihat bukti keputusan yang dibuat oleh Witkoff untuk kepentingan peribadi dan menekankan bahawa dalam interaksi yang dia alami, utusan itu kelihatan bertindak untuk berkhidmat kepada Amerika Syarikat. Jawapan itu menimbulkan rasa tidak selesa kerana ia telah meruntuhkan sandiwara utama pendengaran tersebut. Sesi soal jawab itu diatur supaya kelihatan seperti satu penghukuman secara langsung. Tetapi Rubio menuntut sesuatu yang asas, bukti yang kukuh, bukan sekadar syak wasangka politik. Isu Iran dibangkitkan sebagai satu lagi cubaan untuk melemahkan. Pihak kiri cuba mengatakan bahawa Kushner dan Witkoff sedang menangani krisis nuklear seolah-olah ia adalah urusan hartanah. Cuma pendirian awam Rubio berbeza. Dia menyatakan bahawa sebarang kelonggaran sekatan terhadap Iran mesti bergantung kepada penamatan aktiviti nuklear. Ini mengubah fokus cerita. Trump tidak menyerahkan segalanya. Rumah Putih terus memberi tekanan menggunakan saluran alternatif, menguji peluang dan menjelaskan bahawa rejim Iran tidak akan menerima sebarang manfaat tanpa berkompromi dalam isu utama. Perincian ini penting kerana pihak kiri cuba membandingkan segala-galanya dengan perjanjian nuklear Obama. Seolah-olah model itu sempurna dan seolah-olah Trump telah merosakkan satu penyelesaian yang hebat. Hakikatnya, Trump sentiasa menganggap Iran sebagai satu ancaman serius, bukan sebagai rakan kongsi yang boleh dipercayai. Perbezaannya ialah beliau tidak hanya bergantung kepada diplomasi tradisional, yang bercakap dengan indah, menandatangani kertas dan kemudian mendapati bahawa musuh terus bergerak di bawah meja. Trump menggunakan tekanan ketenteraan, sekatan, rundingan tidak langsung dan utusan di luar lingkungan diplomatik. Inilah sebenarnya yang membuat Washington marah. Boikot global terhadap keluarga Trump lahir daripada rasa tidak selesa ini. Golongan kiri tidak tahan melihat sekutu-sekutu Trump berlega di kalangan pelabur, kerajaan dan rundingan antarabangsa. Mereka mahu setiap Republikan yang kuat diasingkan, difitnah dan takut untuk muncul di khalayak ramai. Sebab itu kempen ini tidak berhenti pada projek Albania. Mereka cuba menyerang jenama Trump, Affinity Partners, Witkoff, Rubio dan mana-mana kerajaan asing yang bersedia berunding dengan kumpulan ini. Korak yang sama telah muncul di bidang lain. Syarikat yang berkaitan dengan pihak kanan ditekan, bankir dan pelabur diugut. Prinsip kecenderungan konservatif diboikot. Platform didesak untuk menyensor. Sekarang kaedah ini telah sampai ke projek antarabangsa yang berkaitan dengan keluarga Trump. Logiknya mudah. Jika mereka tidak dapat menghalang Trump daripada memerintah, mereka cuba menghalang sesiapa sahaja yang berkaitan dengannya daripada mempunyai kehidupan awam, perniagaan persendirian atau pengaruh antarabangsa. Cuma bahagian lain dalam cerita ini juga jelas. Nama Trump masih menggerakkan kerajaan, menarik modal, mencetuskan reaksi antarabangsa dan mengganggu pihak kiri kerana masih kuat walaupun sentiasa diserang. Ia mewakili rangkaian politik, ekonomi dan diplomatik yang pihak kiri tidak berjaya musnahkan. Saya Milsong Alvis Global, seorang internasionalis dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.